Okay, untuk soalan yang pertama, kita cuba tengok system of linear equation yang diberikan. Okay, so convert the system of linear equation to RREF, row reduced echelon form. Okay, jadi langkah pertama apa yang kita buat adalah kita perlu tukarkan this system of linear equation to the augmented matrix. Okey, jadi kita akan dapat this augmented matrix. Kemudian, okey, langkah pertama kita nak jadikan 2 ni 1. Jadi apa yang kita buat adalah setiap row 1 kita kena bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat 1 A, B, C. Okey, cuba pilih apakah pilihan jawapan yang terbaik untuk nilai tempat A, B dan juga C. Okey, jadi disebabkan setiap row 1 kita bahagikan dengan 2. 2 bahagi 1 dapat 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 4 bahagi 2 kita dapat 2. Dan 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. So A1, B2 dan C1. Okey, operasi seterusnya adalah kita nak jadikan tempat 2 ni dengan kosong. Nyatakan operasi yang sesuai untuk kita jadikan tempat 2 dengan nilai kosong. So, operasi apakah di sini? Okey, jadi operasi yang sesuai adalah, okey, row 1 kita kena darabkan dengan 2, kemudian tolakkan dengan row yang kedua. Jadi apa kita dapat adalah 2 darabkan dengan 1, 1. So 1 tolakkan dengan 2, that's why kita akan dapat kosong. So 2 darab 4 akan dapat 8. 8 tolakkan dengan 5. 2 darab 4, 8. 8 tolak dengan 5, kita akan dapat. Okey, jadi kita akan dapat 3. Kemudian 2 darab 2, 4. Tolakkan dengan 1. 4 tolak 1 adalah 3. Dan 2 darab 1, 2. 2 tolak 5, kita akan dapat negatif 3. Okey, kemudian saya nak jadikan tempat 4 ni pula jadi kosong. Okey, jadi apa yang saya boleh buat adalah, okey, row yang pertama R1 kita nak darab apa? Darab 4. Tolakkan dengan row yang ketiga. Okey, so kita cuba dapat tak kosong? Okey, so 4 darab 4 darab 1, 4. Tolakkan dengan 4, kita akan dapat kosong. Okey, kemudian bolehkah pelajar kira apakah nilai untuk P, Q dan juga R? Pilih jawapan yang sesuai. Okey, jadi kita dapat P adalah 6, 9 dan juga 3. Jadi dari matriks yang kita ada, sekarang kita nak jadikan tempat 3 ni dengan nilai 1. Jadi bolehkah pelajar pilih operasi apa yang kita boleh lakukan untuk jadikan tempat 3 dengan nilai 1. Jadi apa yang kita buat adalah row yang kedua kita kena bahagikan dengan 3. So bila 3 bahagikan dengan row yang kedua, 3 bahagi 3 akan dapat 1. 3
3 bahagi 3 akan dapat 1 dan negatif 3 bahagi dengan 3 kita akan dapat negatif 1. Manakala row pertama dan row yang kedua tidak berubah. Okey, seterusnya kita perlu jadikan tempat 4 dan juga 6 bernilai kosong. So, untuk jadikan tempat 4 kosong, apakah operasi yang perlu dilakukan? Okey, jadi operasi yang digunakan adalah negatif 4 darabkan dengan row yang kedua, tambahkan ke dalam row yang satu. So, kalau kita tengok kat sini, negatif 4 darabkan dengan kosong. Kosong. Tambahkan dengan 1, so kita akan dapat 1. Okey, so 1, 2, negatif 2 dan 5. Yang row yang kedua tak berubah. 0, 1, 1, negatif 1. Okey, jadi soalan yang seterusnya, macam mana nak jadikan tempat 6 kosong? Apakah operasi yang perlu dilakukan untuk menjadikan tempat yang ke-6 bernilai kosong? Okey, jadi kita boleh gunakan operasi R2 darabkan dengan negatif 6 tambahkan ke dalam row yang ketiga. Okey, maka kita akan dapat 0. Okey, sorry. 6, negatif 6 darab 0. 0 tambah 0. So, that's why kat sini akan jadi 0. Ni saya dah kira dah siap-siap dah. Negatif 1 darabkan dengan, negatif 6 darab dengan 1 tambahkan dengan 6. So, dapat 0. 3 dan juga 9. Ni saya dah kira. Okay, so next, apa yang kita nak buat adalah macam mana kita nak jadikan, macam mana cara untuk jadikan tempat 3 ni pula bernilai kosong. So, simple kan untuk jadikan kosong. Okey, apa kita buat? Row yang ketiga kita bahagikan dengan 3. So, 3 bahagi 3 dapat 1. 9 bahagi 3 akan dapat 3. Soalan saya sekarang, adakah matriks ini telah berada dalam bentuk reduced row echelon form? Ya atau tidak? Okey, jawapannya ya kan? Sebab dah penuhi kesemua 4 syarat. Okay, so this is RREF, bentuk RREF. Okay, kemudian katakan ada pula soalan yang kedua. Okay, apakah nilai X, Y dan Z? Okey, tapi pertama sekali saya nak pelajar kira nilai Z dahulu. Nyatakan apakah nilai Z. Okey, dari sini nilai Z kita adalah 3. Okey, dapat nilai Z. Cuba pelajar cari nilai bagi Y. Okey, jadi daripada sini Y tambah Z akan dapat negatif 1. Jadi kita dah tahu nilai Z. So kita gantikan nilai Z dengan 3. Maka kita akan dapat nilai bagi Y adalah negatif 4. Okey, seterusnya saya nak pelajar selesaikan. Dapatkan nilai bagi X. Okey, jadi kita dari sini kita dapat X tolak 2Z sama dengan 5. So, kita dah dapat nilai Z, maka X tolak 2 darab 3, kita akan 5, maka X sama dengan 11. Selesai untuk soalan yang pertama. Okey, kemudian selesaikan soalan berikut. What is the dot product
of the two vectors. So, pilih jawapan yang sesuai berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 9. Okey, seterusnya, what is the cross product of the two vectors? Okey, dapatkan dia punya cross product pula. Okey, jadi kita akan dapat jawapan V cross W. Okey, so saya harap awak ingat, masih lagi ingat untuk cari I. So, negatif 10 tolak dengan negatif 2. Untuk cari yang J, kita potong yang ni jadi kosong tolakkan dengan negatif 6. Dan untuk dapatkan K, okey, so kita potong yang ni kosong tolak dengan 15. So, jawab hasil darat skala adalah seperti berikut. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Katakan diberi dua vektor A dan vektor B. Okey, pertama sekali dapatkan magnitude bagi vektor A. Okey, jadi untuk dapatkan magnitude, okey, 3 kuasa 2 kita dapat 9, 4 kuasa 2 dapat 16 dan 7 kuasa 2 dapat 49. Punca kuasa, jadi magnitude for A is square root 74. Kemudian saya nak pelajar kira magnitude bagi B pula. Akan dapat berapa magnitude bagi B? Okey, magnitude bagi B negatif 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, negatif 5 kuasa 2 25. Jadi magnitude for B is square root 38. Okey, akhir sekali saya nak pelajar dapatkan untuk soalan C cos theta. Apakah nilai bagi cos theta? Okey, jadi magnitude bagi B negatif kuasa 2 negatif 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, negatif 5 kuasa 2 dapat 25. Jadi magnitude for B is square root 38. Okey, akhir sekali, please find ataupun determine the angle between the vector A and B. Okay, please give your answer in radian. Okay, jadi untuk mengira angle between two vector, okay, so kita boleh gunakan cos theta adalah A dot B over magnitude A multiply with magnitude B. Okay, so kita dah kira magnitude tadi. Kemudian untuk kira data cos negatif. Okey, soalan suruh beri jawapan dalam radian. So tekan kalkulator, sepatutnya awak dapat 2.15. Okey, perhatikan graf berikut. Adakah graf ini mewakili suatu fungsi? Pilih jawapan ya atau tidak. Okey, jadi ini adalah satu fungsi. Okey, so disebabkan fungsi, sila nyatakan apakah domain bagi graf yang ditunjukkan. Okey, domain adalah kalau kita perhatikan dia pergi kepada infinity, pergi ke infinity. Jadi domainnya adalah from negative infinity to infinity. Okey, seterusnya, dapatkan domain bagi fx equal to 3 over x. Pilih domain yang sesuai.
Okey, kemudian dapatkan domain bagi fx. Okey, kalau untuk yang ni, apa yang kita dapat adalah yang bawah, kita boleh ganti dengan sebarang nilai kan. Okey, jadi dia punya kekangan yang dalam square root mestilah sentiasa lebih besar daripada kosong. Ataupun kita boleh tulis, okey, x tolak 1 lebih besar daripada kosong. Sama termasuk juga. So, x lebih besar atau sama daripada 1. That's why domainnya adalah daripada 1 sehingga infinity. Okey, jadi yang ni soalan yang terakhir. Cuba dapatkan domain bagi Gx 1 per punca kuasa X kuasa 2 tolak 4. Okey, sekian. Dah dapatkan jawapan. Okey, kira dah dapatkan jawapan. Nanti saya akan terangkan dalam kelas yang seterusnya. Okey, tak apalah, saya ubah fikiran. Saya terus bagi jawapan kat sini. Okey, jadi untuk yang ni, apa yang kita buat adalah kita tahu everything yang di dalam punca kuasa mestilah lebih besar daripada kosong. Tapi disebabkan ia berada pada numerator, jadi kosong tak termasuk. Okey, jadi kita faktorkan, kemudian kita assume positive number of x, sehinggalah, okey, kita dapat macam ni. X lebih besar pada 2 dan x lebih besar pada negatif 2. Jadi sekarang lebih besar, maka kita pilih selang yang bernilai positif. So, domain kita adalah negatif infinity ke negatif 2 union 2 sehingga infinity.